Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam siri podcast bersama dengan Salam Hijrah Holidays. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam siri podcast bersama dengan Salam Hijrah Holiday. Saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Azam selaku pegawai operasi bagi Salam Hijrah Holiday, dan bersama saya pada hari ini Anwar Abdul Malik, Mutawif Salam Hijrah. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita nak bercerita, kita nak kongsikan sedikit tentang ibrah berkaitan dengan umrah. Yang selain daripada ibadat ataupun ibadah yang kita lakukan di sana, apa sebenarnya yang sepatutnya kita bawa balik bila pulang ke Malaysia nanti? Macam mana Ustaz? Okay, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Abang Azwan lama tak berjumpa dah. Itulah dia, insya-Allah. Ada 2 minggu last terakhir kami jumpa di airport. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kita ditugaskan untuk bawa jemaah umrah. Alhamdulillah. Ni kita baru jumpa semula. Alhamdulillah. Dan rambut pun dah ada kan rambut. Nampak makin banyak uban lah. InsyaAllah, itu tanda-tanda peringatan daripada Allah SWT. Masya Allah. Ini insyaAllah. Tuzakirul maut. Okey, baik. Baik, tadi kita nak bercerita berkaitan dengan ibrah daripada umrah. Cuma sebelum kita masuk, apa poin-poin yang saya nak utarakan berkaitan dengan ibrah daripada umrah? Apa yang kita nak kongsikan lah kan? Soalannya apa tu ibrah? Sebenarnya apa benda ibrah tu? Sebut je tahu kan? Betul. Cerita kan? Cerita kan? Ingat tadi macam nak cerita dah pasal ibrah tu kan? Ibrah ni orang kata mudah cara. Ibrah adalah pengajaran. Apa yang kita dapat daripada ibadah umrah ni. Betul. Dan benda topik ni adalah topik yang kebanyakannya mutawif. Bahkan saya sendiri, setiap kali saya ditugaskan untuk membawa jemaah, saya akan cuba pastikan topik ini diberikan penekanan kepada jemaah. Betul. Supaya jemaah tahu apa yang dia dapat daripada ibadah umrah, perjalanan pemusafiran umrah ni. Yang pertamanya, kalau menurut orang kata berdasarkan pengalaman saya pergi dan juga bawa jemaah. Pertama ni saya lihat yang paling besar adalah, yang saya belajar daripada perjalanan umrah adalah, saya memahami, saya tahu bahawasanya manusia ini mempunyai kekurangan. Betul. Kan? Bila kita pergi umrah, kita bukan semata-mata lihat bertemu dengan orang-orang satu bangsa kita saja. Betul. Kalau kita kat Malaysia, keluar rumah nak pergi masjid kan, jumpa orang kita juga. Melayu. Tak India, Cina. Itulah dia. Bahasa pun paling banyak pun dia cakap Jawa kan. Kalau lain pun kan. Ataupun dialek gitu. Dialek gitu kan. Tapi masih lagi bahasa Melayu kan. Masih boleh difahami. Di sana Ustaz, macam mana? Di sana kita pergi, warna kulit berbeza. Sini pun dia warna kulit berbeza. Hatta saya dan juga Abang Azwan pun ni. Okey, gitulah kan. Cuma bila di sana kita lebih banyak. Betul. Kan. Perbezaan manusia itu lebih kita terdedah dengan secara besarnya. Bukan sekadar kulit, warna kulit, tetapi bahasanya, attitude. Dan ini melihatkan, dan juga saya nampak, saya belajar banyak kelemahan manusia yang membuatkan saya kena muhasabah diri semula. Dan kenapa tiba-tiba kat sana baru nampak, kat sini kalau kat Malaysia tak nampak kan? Cerita dia macam ni. Kat Malaysia pun boleh nampak. Cumanya kita ni kalau tak ada cermin, kita tak nampak pakaian kita comot. Betul tak? Kalau hatta dengan kawan kita selalu tengok ada apa ni, kelemahan dia, kita biasa dah. Tapi bila di sana, seolah-olah cermin tu dikeliling kita. Betul. Kita belajar daripada keadaan manusia di sana. Ya. Kelemahan manusia yang macam mana? Kita boleh cerakinkan pada 3 poin utama.
Yang pertama, daripada sudut ilmu. Bila kita pergi ke mataf, tempat tawaf tu, kita akan tengok macam-macam beragam manusia sedang melakukan tawaf dengan macam-macam cara. Macam-macam, betul. Ada, bayangkan, baru ni saya pergi kan, sebab Abang Wan dah bergerak depan, saya jaga jemaah belakang. Kita tengok ada yang siap ni tengah berjalan tawaf ni, dia boleh buat apa? Ni, sambil ke belakang, badan ke belakang, dia berundur ke belakang. Macam mana macam mana nak cakap? Cuba ringkaskan apa saya nak cakap. Dia berundur ke belakang. Berundur ke belakang. Dia bukan menghadap ke depan sambil berjalan mengirikan Kaabah. Bayangkan perkara ni pun dia buat. Satu benda yang kalau kita kat sini apabila kita belajar, apabila kita melakukan tawaf, seboleh-bolehnya bahu sebelah kita menghadap kepada Kaabah dan belah kanan menghadap keluar. Dan kita dilarang daripada untuk mengiring ataupun berjalan mengundur ke belakang ataupun seumpama dengannya. Ya, betul. Dan manusia sibuk apa? Sibuk nak buat video. Kita dia nak buat konten lah. Konten pada hari ni kan. Ya, betul. Benda semua nak cerita kat orang kan. Betul. So betul. Tu dia jadi kita nampak daripada sudut itulah kan. Selain daripada itu, kalau kita tengok sebenarnya ada negara yang dekat dengan kita, diorang ni bila sampai di sana, diorang jadi macam hilang punca. Dia hilang punca macam mana? Kalau kita jemaah Malaysia, alhamdulillah, hari ni jemaah Malaysia hampir setiap minggu ada kursus umrah. Orang kata tentang ilmu. Kita daripada Malaysia lagi travel kita ataupun pengendali umrah kita lah. Betul. Mana-mana lah kalau kita pergi mana-mana dengan syarikat mana pun, mesti ada sekurang-kurangnya sekali. Betul. Jemaah ataupun kita sendiri ni diajar tentang manasik umrah, kita katakan. Betul. Tentang ilmu. Secara online boleh, secara offline boleh. Dan jemaah kita ataupun di Malaysia ni, kita terdedah dengan sifat kita kena belajar dulu baru kita pergi. Betul. Tapi dia mungkin bukan orang kata menjadi budaya kepada negara lain kan. Contoh kalau negara terdekat kita, orang kata bukan kita jangan sebut negara lah, tapi kita tahu negara Islam terbesar di dunia yang terdekat dengan kita, mungkin mereka akses untuk mendapatkan ilmu tu agak susah. Ya, betul. Dan jarak mereka dengan orang kata pembimbing agak jauh mungkin lah kan. Geografi dia orang begitu menyebabkan dia orang kata sampai sana bermacam-macam cara lah yang kita dapat lihat. Sebab tu kita tengok dia pun terkapai-kapai. Kalau boleh nak berantai tu bergerak tu berantai tu tak nak putus. Sentiasa bersama kawan-kawan. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kesukaran pada jemaah lain. Itu betul. Antara kelemahan manusia yang kita perlu fahami. Dan antaranya lain adalah budaya yang macam budaya tak elok. Kita lihat kadang-kadang ada yang tiba-tiba suka meludah tempat-tempat mata. Betul. Ini perkara yang ini bukan buat-buat memang bukan buat-buat. Ini memang dah mata kita lah. So perkara ni saya lihat kan, kita bukan nak, tujuan saya mengeluarkan poin ini bukan untuk bash kepada mana-mana kaum ataupun bangsa, tidak. Tetapi untuk menyedarkan kita bahawasanya kita manusia mempunyai kelemahan sangat. Dan kita hidup ini berbeza-beza adalah untuk tampung-menampung. Kita lihat kelemahan yang dibuat oleh orang lain bukanlah untuk kita cerca dia. Betul. Sebaliknya kita perlu muhasabah diri. Dan jangan kita merasakan rendahnya martabat mereka dan sebagainya. Betul. Dan ini bukanlah satu benda yang sepatutnya kita bawa balik Malaysia. Kita belajar orang kata memahami budaya mereka. Kita tengok, jika kita tengok mereka ada kelemahan, begitu juga mereka tengok kita ada kelemahannya. Dan inilah satu benda yang sangat disusun cantik oleh Allah. Kita belajar satu sama lain. Betul. Sebab itu kita tengok perbezaan manusia. Betul. Bukan untuk membawa kepada permusuhan. Dan bila saya sampai di Mekah, bawa orang dan sebagainya, yang saya dapat adalah kita lebih dekat dan menjiwai ayat Al-Quran yang selalu penceramah sebut berkaitan dengan
perbezaan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan juga perempuan, dan jadikan kamu daripada pelbagai bangsa dan juga kabilah-kabilah untuk saling kenal mengenal. Ya, betul. Dan kita lihat di sana, ya, ada kelemahannya, ada kelebihannya, kan? Betul. Dan kita bukan melihat perbezaan yang kita ini untuk bermusuh-musuh, tetapi sebaliknya untuk menghayati ayat Tuhan dan juga kita menginsafi diri kita. Itu poin yang betul, pertama. yang pertama betul. Yang pertama, selaku orang kata jemaah umrah, apabila kita ke sana, bukanlah tujuan untuk kita berbangga diri. Betul. Dengan kita berbangga diri kita dapat pergi ke sana, mungkin dengan harta kita, duit kita kan, dengan package yang mahal, tapi sampai di sana kita bertemu dengan ramai orang, bahkan bukan saja di haram ataupun di masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, malahan di hotel lagi mungkin kita terpaksa berkongsi dengan jemaah negara lain kan. Satu hotel yang sama, turun lift dengan bangsa lain, kita belajar orang kata memahami budaya dan saling menghormati. Ya, betul. Itulah orang kata manisnya. Itulah yang kita katakan satu benda yang menarik tentang ibadah umrah. Tarbiyah. Di sana ada tarbiyah juga kan? Tarbiyah sabar. Betul. Kita bersabar. Mungkin satu benda yang kita belajar juga lah kan, sabar diri kan. Betul. Mungkin cara kita begini, bila kita tengok orang lain cara dia begitu. Betul. Kan. Jadi benda tu mungkin kadang-kadang kita kata mendatangkan masalah kepada kita, tapi tidak kepada mereka. Contohnya, contoh pengalaman kita kalau di Masjidil Haram lah, selalunya mereka akan selalu berkumpul di luar, tak masuk ke dalam masjid, dan kadang-kadang menyukarkan kita untuk masuk ke dalam masjid. Begitulah keadaan dia. Mereka berjalan berantai-rantai, beramai-ramai daripada luar masjid, dia beramai-ramai kan. Susah kita nak, kadang-kadang kita sendiri yang orang kata orang kita ni dia lembut sikit kan, kita nak kadang-kadang kita sendiri terpisah dengan isteri kita, kawan kita, jadi macam betul dengan bentuk badan yang kalau kita kata kita sini, Ustaz Anwar kat sini badan dah besar, kat sana ada lagi besar. Jadi kadang-kadang besar tu berjalan sikit kan? Kita rasa kan orang ni menolak kita dan sebagainya. Padahal benda tu orang kata bukanlah satu benda yang kebetulan terjadi kan. Kadang-kadang di luar pada kawalan, tapi itulah seronoknya, itulah benda yang sepatutnya kita belajar lah. Untuk poin pertama kita ni, kita belajar menerima kekurangan kelebihan orang lain lah, dan kita belajar bagaimana erti syukur untuk diri kita. Kita tengok mungkin mereka datang dengan kos yang sebegini, duduk hotel sebegini, dan kita belajar erti syukur dengan apa yang kita ada. Saya nak tambah sebenarnya rentetan daripada kita tengok orang sesak-sesak tu kan, yang kita dapat adalah apa dia? Kita lihat manusia sanggup bersusah payah untuk menyahut seruan Tuhan. Allah. Kat sinilah dia mencapai ataupun dia merealisasikan apa yang dia laung-laungkan ketika mula dia berniat ihram umrah, iaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Syahadu Ustaz. Dengan talbiyah ni syahadu dia rasanya. Betul. Dia mengimbau di sana kan. So kat sini kita tengok manusia datang berbondong-bondong untuk menyahut seruan Tuhan, arahan Tuhan yang disampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim AS sejak berapa puluh tahun yang dulu. Betul. Manusia datang dalam keadaan kita tahu dalam susah payah, bersesak kan. Orang ramai. Kita kalau nak pergi mall dah tahu kat situ bersesak, tak mahu dia. Tak mahu kita pergi kan. Tak kuasa dia kan. Tapi kali ni kita nak, disebabkan apa? Betul. Untuk menggapai redha Allah dan juga menjawab seruan Tuhan, menunaikan ibadah umrah dan haji. Itu antara ibrah yang pertama yang boleh kita kongsikan, insya-Allah. Dah masa kedua. Kita break dulu. Insya-Allah kita akan kami akan kongsikan tentang package umrah yang dikeluarkan oleh Salam Hijrah Holiday. Insya-Allah kita berhenti setakat ini, nanti kita sambung lagi.
Okey, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan ibrah dalam umrah ni. Tadi poin pertama kita dah sebut tadi dan untuk poin yang kedua ni, yang poin yang kedua ni ada satu poin yang sangat penting. Apa yang kita belajar daripada umrah kita adalah bagaimana kita nak mendisiplinkan diri betul. kita. Macam mana nak disiplinkan diri tu? Macam ni kita nak macam mana? Bukan macam mana. Kita nak disiplin tu bagaimana? Apa sepatutnya yang boleh, apa pengajaran yang boleh memberi kita disiplin dan balik pada Malaysia? Balik pada Malaysia ni orang kata kita menjadi satu insan yang sangat berdisiplin dalam ibadah kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz? Boleh kita huraikan sikit lah. Saya kena hurai lah ni. Tak apa, kita sama-sama lah hurai lah. Kita cerita kata. Ini gaya dia bagi buah. Saya kena kupas. Saya Ustaz Ustaz Muntawif Salam Hijrah begitulah kan. Jemaah tanya, Ustaz jawab. Gitu. Okey, baik. Yang kita dapat daripada umrah ni, kita belajar berkaitan dengan disiplin diri. Tapi daripada sudut macam mana kita belajar disiplin? Adakah ada cikgu disiplin? Tak ada. Muntawif tu yang mendisiplin yang kita kot. Betul ke lagu tu? So yang saya nampak nanti jangan bagi saya kupas buah ni seorang-seorang. Okey, baik. Dia disiplinkan diri ni, contoh kan, kita pergi dalam keadaan kita dah ada itinerary. Dari susun jadual kita. Kita dah susun jadual kita. Daripada travel dah bagi satu jadual, bagi itinerary pada kita, pada jemaah. Betul. Yang paling besar ada berkaitan dengan masa, disiplin diri berkaitan dengan masa. Disiplin masa. Betul. Orang kita ni kalau cakap pasal masa ni, kalau cakap pukul 9, sampainya pukul berapa? 9.30. Kalau cakap kat mana, on the way. On the way tu kat mana? Tadi ni macam perkenalan saya lah. Tapi itulah yang kita nak belajar kan. So dia cerita dia macam ni. Kalau cerita bab masa ni, kita tengok dia dapat itinerary. Bila dia dapat itinerary, kita akan cuba sedaya upaya untuk susun masa kita. Kita tak mau orang lain lambat. Kita datang berkumpulan. Bila datang berkumpulan macam tu. Adat dia. Dan kita cuba usaha untuk terutama masa berkaitan dengan solat. Solat. Di sana bila kita solat, waktu solatnya kita bukan macam kat Malaysia. Pasal apa? Kan? Kalau kat Malaysia ni, yang pergi masjid berapa kita ya? Berapa kerat je. Berapa kerat je. Kalau ramai pun still boleh masuk. Betul. Tak kena halau. Betul. Bukan halau lah, maksudnya dialihkan kawasan tempat. Tak pernah jumpa lagi kat Malaysia kan? Belum pernah. Belum pernah. Pernah waktu Covid. Okay. So bila jadi macam ni, kita akan usaha susun masa kita. Datang awal ke? Berapa? 1 jam. Betul. 30 minit. Wallahu alam lah kan. So kita akan susun elok. Dan ini akan memberikan bekas, maksudnya kesan pada diri kita bila kita balik Malaysia nanti. So, kita akan orang kata aware dengan masa, terutamanya waktu-waktu solat. Betul, lebih punctual. Solat di awal waktu. Ya betul. Dan sepatutnya benda ini kita apply. Banyak pula perkataan bahasa Inggeris saya keluar. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nak orang ke berbagai kan. Betul. Tapi ini antara satu benda yang sangat saya lihat perjalanan musafir, perjalanan umrah ini, dia mendisiplinkan diri kita. Terutama daripada sudut masa. Dari sudut masa, dari sudut menjaga ibadah kita. Bila ibadah kita terjaga, solat kita terjaga, masa kita untuk lain-lain aktiviti akan terjaga. Ya, betul. Ini kita kena ingat. Mungkin ada di antara kita kan. Kalau di Malaysia mungkin solatnya pun lompong. Ketika kejap. Tapi barangkali ketika bergerak menuju pergi buat umrah tu, perjalanan umrah, ia menarbiah diri. Betul. Dia disiplinkan diri. Kalau sebelum ni anda adalah satu orang yang bermudah-mudahan dalam bab mengerjakan solat kan? Betul. Lompong sana lompong sini, kejap solat kejap tak solat. Mungkin kali ini jadikan ini merupakan titik awal permulaan kita mengubah diri kita. Daripada solatnya tak penuh menjadi penuh. Betul. Dan kita sedar bahawasanya tanggungan solat tu Tuhan berikan pada kita bukan saja-saja dan bukan ringan. Betul. Kita kena ambil dan kita faham itu adalah perintah Tuhan. Betul. So
Ini penting. Saya kata jangan bagi saya kupas sendiri. Cuba urai sikit. Dia macam ni kadang-kadang apa yang saya lihat daripada pengalaman kita lah apabila kita datang sana, bukan saja di kalangan jemaah, di kalangan kita sendirilah sebagai pembimbing umrah ni. Apabila kita datang sana, kita tahu tujuan kita adalah untuk beribadah. Selain daripada mengerjakan umrah, kita nak solat 5 waktu berjemaah di masjid. Betul. Jadinya secara tak langsung ia mendidik kita untuk bersiap awal. Sejam sebelum, 2 jam sebelum. Kalau contoh kata kita nak bertahajud di sana, pukul berapa kita bangun tidur. Betul. So secara tak langsung dia hari demi hari dia memberi kita satu tanggungjawab kepada kita untuk menunaikan solat tu ataupun ibadah tu di awal waktu, dan juga mengikut disiplin yang sepatutnya lah, yang kat sini kita buat, yang jarang kita buat kat sini. Betul. Jadinya apabila balik ke Malaysia, kita sebaiknya kita terus sambung. Sikap kita sebegitu. Sebagaimana kita di sana, kita bangun awal untuk tahajud, kita bangun awal untuk subuh, sepatutnya begitu. Di Malaysia kita balik sepatutnya begitu. Kita tidak meninggalkan solat secara berjemaah bagi lelaki lah, seboleh-bolehnya lah. Itulah antara benda yang bagi saya satu benda yang sepatutnya kita belajar dan kita ambil berat perkara ini. Balik Malaysia, insyaAllah kita apply baliklah. Ini yang kita nak dari sudut pengurusan masa. Ustaz dah sentuh tadi dari segi itinerary tadi kan. Betul. Itinerary tadi dalam tu dah ada program-program tertentu. Dan kebiasaannya kita sebagai jemaah ataupun yang menunaikan umrah ni, kita kadang kita tak pergi seorang, kita pergi berkumpulan 30 orang, 40 orang. Di sini peranan kita, bagaimana kita nak menempati masa tu supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Contoh kata dalam dari segi kita nak berziarah, ada program ziarah luar ke kota Mekah, kota Madinah. Dan kalaulah dalam itinerary ataupun pengumuman daripada Mutawif kata kita akan berkumpul pada jam 7, jam 8 pagi, sebolehnya kita follow dengan arahan tersebut. Kita tetapkan masa kita tetapkan aktiviti harian kita atau aktiviti kita sendiri supaya menepati masa. Tapi kan dia macam mana, kita ada satu istilah janji Melayu. Janji Melayu. Boleh pakai ke lagu tu? Yang itu sebenarnya kita kena letak dalam otak ni, kena keluarkan lah. Kita jangan jadikan alah kita orang Melayu begitu. Dekat sana dia tak jadi begitu. Contoh pengalaman contoh kalau kita duduk di hotel boleh saya sebutkan hotel lah. Contoh kata kita berada di Menara Safwah, di Hotel Safwah dekat Mekah tu, bagi yang dah umrah dia akan tahulah. Betul. Okey, kita Mutawif dah ingatkan kita supaya kita berkumpul awal, sebab bas kita akan sampai sekian-sekian masa, dan bas tidak boleh menunggu lama di tempat tunggu bas. Dia ada jangka waktu tertentu. Apabila sampai, jemaah naik dan dia terus bergerak. Jikalau bas itu lambat ataupun terpaksa menunggu kita, kemungkinan bas akan disaman oleh petugas yang berada kat situ lah. Ini yang saya nampak lah. Kalaulah kita orang kata buat kepala kita je kan, tak apalah aku lambat sikit lah, kat Malaysia boleh lah lambat sikit macam ni, tapi di sana tak boleh. Ya betul. Dan kesian sebenarnya kepada pembimbing kan. Pembimbing kena marah. Dia pembimbing yang kena bambu dengan Sabah dengan Saudi kan. Ya betul. So itulah kita dalam rangka kita nak cuba memudahkan orang lain. Ya betul. Memudahkan orang lain. Dan insya-Allah bila kita niat kan, kita uruskan masa kita elok, kita selip niat kita, aku buat macam ni supaya orang mudah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dia ambil benda ni sebagai aku punya amal kebaikan supaya orang lain mudah buat ibadah. Contoh kan, ulama ada bagi tahu, kalau kita makan saja kan, kita tak dapat apa sebab benda tu adat. Tapi kalau benda adat, kita niatkan supaya kita dengan makan tadi kita mampu untuk buat ibadah seterusnya, kita akan dapat pahala insya-Allah. So ini pun kita cuba untuk set pula set dalam pemikiran kita kan. Apa yang kita buat ni kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan, ganjarkan dari sudut adat, benda adat insya-Allah.
Benda yang kita kata dia reflect juga kepada siapa kita. Contohlah kita lah, contoh kata kita ni satu orang yang kalau kat Malaysia ni orang hormat kita. Kita mungkin bos di syarikat kita, di tempat kerja kita. Mungkin kita berpangkat sikit. Adalah gelaran-gelaran kita kan. Jadinya di sana ustaz lah, macam ustaz. Macam ustaz lah di sana kita buatlah perangai kita. Tak apalah, biar orang tunggu kita. Orang khidmat kat kita. Orang berkhidmat pada kita. Dia tak boleh begitulah. Apabila orang kata kita buat kepala kita dah menyusahkan orang lain. Apabila kita dah menyusahkan orang lain, kemungkinan benda ni terjadi pada kita. Allah akan susahkan kita untuk perkara-perkara yang lain. Ingat, apabila kita mudahkan orang lain, InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Bukan saja di sana, tetapi balik Malaysia Allah akan mudahkan kita. Itulah tu benda yang kata poin yang kedua. Poin kedua, kita nak belajar. Kita belajar berdisiplinkan diri kita. Belajar disiplin tentang masa, tentang program, tentang jadual, tentang janji temu kita. Kalau mutawif kata pukul sekian kita bertemu di sini dan kita cuba ikut. Ya, betul. Benda ni lah orang kata sebenarnya balik Malaysia dia akan jadi lebih baik. InsyaAllah. Kita jadi lebih tunduk. Bukan tunduk apa, kita jadi lebih bongkok. Bukan bongkok. Dia jadi, kita istilahkan sebagai apa? Kita kata kita lebih merendah diri, lebih tawaduk. Begitulah. Itu dua poin pertama. Poin yang ketiga, belajar daripada ibrah tentang umrah ni juga ialah kita nak belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sebenarnya yang paling besar pun. Itulah yang ultimate kita kot. Betul. Kita nak Ustaz kuraikan sikit. Tadi gaya macam nak kurai. Okey. Teruskan Ustaz. Okey, baik. Okey, poin ni saya nak tekankan itu ibrah yang besar yang kita dapat daripada ini adalah kita belajar mendekati dengan belajar dekati sunnah. Ya, betul. Kalau saya sebagai seorang mutawif, apa yang sepatutnya seorang mutawif buat dalam jemaah dia adalah kita cuba sedaya upaya untuk bawa jemaah mendekati sunnah daripada sudut amalnya, pengetahuannya dan juga sirahnya. Betul. Dan permusafiran dalam umrah ini adalah waktu terbaik seorang mutawif memberikan tarbiyah sunnah. Ya, betul. Di sinilah kan kita dekat dengan tempat yang memang berlegar wahyu tu. Betul. Quran turun di Mekah, di Madinah. Ya. Peristiwa-peristiwa yang seorang mutawif menceritakan tentang sirah-sirah ni berlaku di Mekah dan Madinah. Seolah-olah Nabi berada di hadapan mata kita. Kan? Dan ini lebih dekat dengan jemaah. Dan ketika itulah waktu inilah sepatutnya kita sama ada jemaah ataupun mutawif tekankan berkaitan dengan pengetahuan ibadah-ibadah yang Nabi ajar. Apa yang Nabi SAW ajar daripada itu? Doa. Bila kita tahu, kita cuba hafal dan kita cuba amal. Supaya apa? Perbuatan yang kita buat, terutama dalam ibadat tidak ada ruang melainkan kita mesti ikut Nabi SAW. Betul. Nabi dah tunjukkan cara. Nabi dah tunjuk jalan. Kan? Betul. Contoh kan. Dia cerita dia contoh. Ada satu bos dia bagi tahu kepada Abang Wan. Ada tak? Bos Abang Wan paling dapat. Memang ni ada hubungan yang bawah ni. Dia bagi tahu, Abang Wan, kalau nak dapat gaji 3,000, hang kena dapatkan jemaah 30 orang. Kan? Tiba-tiba ejen dah lah baru datang kan. Tak ada link direct dengan bos. Dia pergi bagi tahu, kalau hang nak gaji 3,000, hang bawa jemaah 2 orang saja. Mana yang kita nak ambil? Tentulah perkataan yang digunakan adalah perkataan bawaan. Sebab apa? Dia ada autoriti untuk bercakap. Dia direct dengan bos. Kan? Berbanding dengan ejen yang tak tahu dari mana, bau pula tu. Betul. Tak tahu. Sopalah dengan kita. Kan? Nabi SAW adalah muballigh rasmi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah
kalau daripada kalangan manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Betul tak? Betul. Saya cerita apa tadi? Pasal ibadah. Okey. Pasal ibadah. Ibadah ni tak ada jalan lain. Dia ada 2 rukun. Pertama mesti ikhlas kerana Allah Taala. Yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak belajar. Ya, betul. So daripada segi amal fardunya, amal sunnahnya, ikut ajaran Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Betul, itulah yang antara benda lain yang kita boleh belajar, yang kita perlu belajar apabila melaksanakan umrah adalah kita kaut sebanyak mungkin ilmu daripada mutawif kita kan dekat sana. Betul. Kita cuba berinteraksi dengan mutawif supaya kita dapat apa yang boleh kita belajar. Sebab di sana insya-Allah kita diberi masa yang lapang. Allah sediakan masa kita sepenuhnya untuk ibadah dan kita cuba gali dan dapatkanlah benda ni. Contoh contoh. Saya bagi contoh nyata. Ada orang, bahkan pengalaman saya sendiri, seumur hidup dia sebelum dia pergi umrah, dia tak pernah tengok orang buat solat jenazah. Solat jenazah kan. Ini contoh nyata, betul? Ya, betul. Sebab solat jenazah ni sentiasa, kalau siapa yang tak pernah pergi umrah lagi setiap lepas solat fardu akan ada solat jenazah, insya-Allah hampir setiap waktu. Ya, betul. So ada orang tak reti solat jenazah. Betul. So kat situ diorang belajar. Dan di sinilah peranan kita mengajar sunnah Nabi SAW waktu tu dan praktik. Dan dia tahu kelebihan solat sunat pula solat jenazah. Solat sunat lah tu, solat jenazah. Solat jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk kita. Okey, so ini satu. Yang keduanya, dia pergi kubur. Kubur untuk apa sebenarnya? Untuk ambil tanah kubur? Ambil, bawa balik. Itulah yang kita lakukan. Ataupun satu lagi, pergi kubur, gunting sikit rambut, tanam. Supaya kita dekat dengan sahabat ataupun Rasulullah ataupun mereka yang berada di sekeliling Rasulullah. Allahu a'lam. Itu masalah. Itu mohon jangan jangan buatlah kan. Tapi apa yang sunnahnya? Okey, antara sunnah kalau pergi kubur kan. Kadang-kadang orang pergi kubur kat Malaysia kan. Apa nak buat? Pergi kubur baca Yasin, tahlilan dan sebagainya. Tapi yang sunnah Nabi SAW apa? Nabi doakan kepada penghuni kubur. Betul. Ada sirah-sirah dia. Ini ucapan lafaz yang kita ajar. Mutawif ajar kepada jemaah. Betul. Ini sunnah dia. Dan apakah tujuan sebenarnya pergi kubur? Adakah tujuan tu untuk ingat ahli keluarga semata-mata? Macam mana sebenarnya kan? Nabi dah bagi tahu kan? Kita pergi kubur ni adalah untuk mengingati kematian. Dan hadis Nabi SAW kata, ziarah kubur ini adalah mengingatkan kamu kepada kematian. Betul. Bukan tujuan untuk ada speciality pada ahli kubur, tidak. Dan benda ni ditunjukkan secara jelas oleh sahabat-sahabat Nabi ketika mana Nabi SAW telah pun meninggal dunia. Mereka minta mereka nak doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Kan? Apa yang dia buat? Selepas Nabi SAW wafat, yang ada adalah bapa saudara Nabi Al-Abbas. Betul. Kan? Sayyidina Abbas. Depa tak pergi ke kubur Nabi minta doa pada Nabi SAW. Tidak. Betul. Dan Nabi tak ajar dan Nabi tak buat begitu. Tak ajar pun begitu. Kan? Sebaliknya Nabi SAW mendoakan orang-orang penghuni kubur. Mereka memerlukan pada doa kita. Betul. Kan? Dan yang selepas Nabi meninggal, dia pergi ke Al-Abbas minta doa daripada Al-Abbas. Al-Abbas doakan. Betul. So ini benda-benda yang perlu ditekankan oleh mutawif. Bukannya mutawif mengangkat diri ataupun mengangkat produk masing-masing. Kan? Yang dia tekan, siapa nak sabil, siapa nak itu, nak ini, siapa nak kurma, itu ditekankan. Tapi cerita bab sunnah tak ada. Yang cerita pasal diri. Betul. Sepatutnya yang kita banyak belajar, kita ambil ilmu ataupun ibrah adalah tentang sunnah Rasulullah SAW. Bukan sahaja dari segi ibadah, dari segi kita katakan manasik umrah sendiri. Ya, betul. Kita perlu belajar supaya bertepatan dengan
bagaimana umrah Rasulullah SAW. Betul. Yang ini pun satu benda yang sepatutnya kita balik, kita belajar sebelum pergi pun kita ditekankan. Adalah cara-cara yang bertepatan dengan Rasulullah SAW. Itu dari segi ibadah dan juga apa perkara-perkara sunnah yang boleh kita lakukan kat sana. Contohnya memberi makan yang kita sebut tadi apa, sabil lah, betul lah. Dia saya jangan ni lah, jangan melihat saya sebagai seorang yang pertamanya membenci atau memusuhi orang-orang ataupun mutawif yang buat sabil ni. Saya tak musuh. So siapa nak buat silakan, tapi dia kena telus dalam apa yang dia buat. Bagaimana cara Rasulullah orang kata meniaga, lepas tu bagi makanan, dan dia jangan itu yang sebagai tujuan utama. Betul. Dia pentingkan apa yang sepatutnya disampaikan. Betul tak? So disclaimer awal, saya tak menentang ataupun memerangi anda. Okey, dia orang kata ibadah-ibadah lain yang sepatutnya menjadi sedekah, antaranya menjadi amalan harian kita di Malaysia lah. Kita sendiri kat sini, dekat sana bagaimana kita pemurahnya, kita sedekah, mungkin bukan dengan duit ataupun kita memberi makan kepada orang, dan benda tu bila balik ke Malaysia dan kita teruskan. Bukan sahaja di sana, di Malaysia juga kita boleh teruskan. Ini antara perkara yang orang kata apabila balik daripada umrah, supaya kita menjadi orang yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Cara kita makan, mungkin pengalaman kita kalau kita makan dekat hotel, kita tengok ialah pelbagai bangsa kan, cara makan mereka. Adakah bila time makan tu datang ramai-ramai berebut kat makan. Sepatutnya kita belajar kat situ bagaimana untuk mendahulukan, mungkin orang yang lebih dahulu kita dahulukan, orang tua kita dahulukan, memuliakan mereka. InsyaAllah makanan disediakan memang cukup sebenarnya. Jadi kita belajar perkara-perkara, kita tengok orang macam mana dan kita belajar, kita reflect pada diri kita lah. Ini antara perkara sunnah. Banyak lagi sebenarnya perkara sunnah yang kita boleh belajar. Tapi ini antara point yang kami tekankan. Orang kata kita kalau kita ada berhasrat selepas ni nak pergi umrah, so kita kena setkan apa aku boleh belajar kat sana nanti. Betul. Kita setkan perkara sunnah, apa sebenarnya perkara sunnah. Boleh gali lagi, tengok, baca buku, Google dan sebagainya lah, banyak lagi lah. Tapi kan bang, itulah cerita bab belajar ni, belajar sunnah daripada mutawif, atau maksudnya belajar sunnah ketika dalam ibadat umrahan. Cumanya janganlah pula bila kita sebut benda ni jemaah dia mengaji, datang yang datang tu lebih banyak pula info, lebih banyak sirahnya berbanding kita. So dia tahu. Dia tanya kepada mutawif tak dapat jawab, dia kata macam apa dia ni. So janganlah gitu. Dia biasa ada kelemahan dan sebagainya, mungkin terlupa ataupun mungkin terlepas pandang. So kita bawa berbincang. Betul. So itu kena consider jugalah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita nak berehat dulu. InsyaAllah kita sambung lagi lepas ni. InsyaAllah kita tengok apa yang disediakan oleh Salam Hijrah Holiday. Ustaz Farid Masri. Attend kursus tu memang senang sangat nak faham. Lepas itu dengan pengisian yang penuh daripada pergi sampai kita balik. Kak Wana rasa superb. Luar biasa. Dia rasa lebih personal. Pengalaman yang tak boleh dibeli lah. Dia ada tambahan personal care sikit, kisah-kisah, dan banyak juga info-info baru yang memudahkan lagi amalan dan ibadah. InsyaAllah akan kami jadi duta-duta kecil. Out of 10, 11.5 lah. Masya Allah. Sebab saya banyak belajar benda-benda yang selama ni saya YouTube, akhirnya saya jumpa orang yang cerita benda tu, cerita-cerita sirah ustaz yang best lah buat kita orang rasa lebih menyayangi Rasulullah. It's by far the best trip lah. The best trip so far. Alhamdulillah. So benda paling best last day kita orang dicek bacaan Al-Fatihah kita orang. Saya tak pernah buat kot. So bila dia cek satu-satu tu benda paling, selama ni kita baca Fatihah tu betul ketat kan. So Ustaz Farid betulkan. Saya redha nyanyi je lah. Tapi services Salam Hijrah
macam ni. Oh, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. So harga kami tak ada berubah. Ya, tak ada berubah. Kekal Kekal. Okey. Sebenarnya Salam Hijrah ni sangat fleksibel bagi saya. Jika anda di luar sana ingin buat package bersama family, saya memang sarankan, sangat recommended. Dia bagi perhatian kan, bagi komitmen yang baik semua. Daripada hotel sampai ke kapal terbang memang bagus. Alhamdulillah lah, terus. Yang paling best dia punya mutawif dia memang ikut sunnah. Penceritaan jelas dengan penghayatan dia memang best lah. Terbaik sangat lah. Overall memang Salam Hijrah terbaik. Boleh bergantung dengan baik, insya-Allah. Bagi saya, pengalaman saya sepanjang kembara ini lebih kurang 12 hari ini, saya boleh katakan tidak ada satu minit pun yang saya perlu risau, yang kalau saya nak berhubungan, nak kontak, ada emergency ke, nak tanya ke sebagainya, alhamdulillah Ustaz Haji Farid sangat-sangat reliable untuk jaga kami dengan baik, sama ada dari sudut komunikasi, urusan logistik dan juga urusan-urusan ziarah dan lain-lain. Okay, jika anda memerlukan satu package yang orang kata perfect, pilihlah Salam Hijrah. Penginapan yang no comment. Amat baik. Baik, kita kembali balik perbincangan kita berkaitan dengan ibrah dari umrah. Baik, tadi saya digasak, orang kata sampai ke dinding lah kan. Kita je dia bagi buah suruh kita kupas, bagi buah kita ingat. So kali ni saya serahkan berdasarkan pengalaman Abang Wan kan. Yalah, apa umrahnya. Kita dah cerita tiga poin tadi point. Pertama, dan poin yang terakhir ni adalah yang saya kira satu poin yang besar, iaitu kita sebagai jemaah umrah, kita terikat dengan peraturan-peraturan ataupun kita terikat dengan banyak peraturan yang sepatutnya kita follow dan kita ikut, bermula lagi daripada kita di Malaysia, di KLIA, kita sampai kat sana, kita apabila kalau kita masuk ke dia Jeddah, bukan daripada KLIA saja tau. Sebelum tu lagi apa dia? Nak kena ada pasport. Peraturan nak sediakan dokumentasi pun kena ikut peraturan. Kan? Kita nak buat umrah, kita nak masuk ke Mekah dulu, kita terikat dengan peraturan, buat ihram dan sebagainya. Sampai kat sana, apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Dan juga peraturan-peraturan yang disediakan oleh pemerintah kat sana, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Ini yang mendisiplinkan kita, yang menjadikan kita ni seorang yang sangat bertanggungjawab. Umrah ni, ibadah ni bukan saja kita nak mengejar pahala, tetapi cantiknya Allah susun begitu, dengan begini susah payahnya begini, kena sediakan ini, kena berpakaian begini, lelaki kena berpakaian berihram begini, wanita kena begini, menjadikan kita ni seorang yang berperaturan, yang mengikut apa yang diperintahkan ataupun yang disyariatkan kepada kita. Ya, betul. Betul tak? Benda ni reflect kepada diri kita, reflect kepada kita punya aktiviti di Malaysia. Kalau kita tak melakukan tak mengikut peraturan contoh di tempat kerja, di rumah dan sebagainya, dia menjadi satu benda yang kucak-kacir dan jadi benda yang tak harmoni. Itu yang diajarkan dalam ibadah umrah ni. Saya bagi contoh perjalanan umrah. Saya bagi contohlah pengalaman kita. Contoh kata kalau kita ada jemaah yang nak masuk ke Mekah dahulu, nak menunaikan umrah terlebih dahulu. Dan kalau mereka, kita nak bagi faham, ada antara jemaah kita ni dia masuk ke Madinah terlebih dahulu ataupun masuk ke Mekah terlebih dahulu. Contoh kalau kita turun ke Jeddah, kita boleh ke Mekah terlebih dahulu dan kita melaksanakan umrah terlebih dahulu. Jadi ni apabila kita nak melaksanakan umrah ni, kita terikat dengan peraturan-peraturan dalam ibadah untuk umrah. Contoh kata kita bermiqat di mana, kita nak bersiap-siap di mana, nak memakai ihram di mana. Betul. Dan apabila kita dah berihram, dah siap-siap bermiqat, apa perkara yang dilarang dalam yang kita tak boleh lakukan. Ini antara benda yang kita perlu belajar dan perlu menghormatinya. Kalau kita melanggarnya, kita akan dikenakan dam dan sebagainya lah. Itu diajar kita ikut peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan. Betul. Dia menundukkan diri kita. Kalau dulu betul, saya cukup suka apabila ketika mana kita dah pakai ihram kan. Kalau pengalaman saya, cara saya akan bila dah pakai ihram, saya akan tekankan pantang larang ihram tu apa benda, dan apakah yang sepatutnya kita ambil daripada benda tu. Kita kena fikir. Banyaknya pantang larang ihram itu adalah segala perkara-perkara yang berkaitan dengan harus.
Betul. Benda yang boleh kita buat dan kita bersenang-senang dengan. Betul. Contoh potong kuku, benda biasa. Betul tak? Pakai minyak wangi, memang kita nak pakai. Kok bau sana bau sini. Ya, betul lah. Tapi pasal apa kita tinggal? Ya. Disebabkan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Menghormati peraturan, bukan menghormati orang kata dia patuh lah juga, bukan patuh mengikut. Macam mana nak kata tak tahu ikut. Sebab Tuhan kata lagu tu kita buat. Betul. So kita betul-betul patuh apa yang telah ditetapkan oleh agama. Tu satu sudut pandang lah kan. Betul. Saya nak tanya lagi. Adakah terbatas sekadar tu ya, ataupun ada elaborate? Saya nak bagi buah tapi dia bukan terbatas kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga terbatas dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun orang kata dari Malaysia sendiri. Contoh pemerintah Saudi, pemerintah Malaysia sendiri. Yang daripada awal kita nak keluar, kita kena mengeluarkan sedikit kos untuk mendapatkan pasport, visa dan sebagainya lah. Ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi inilah untuk mendisiplinkan kita dan menjaga kemaslahatan ummah. Nak bagi dekat lagi penonton kita, pendengar kita dengan cerita patuh peraturan yang selalu dianggap yang kata-kata cerita mudah lah bila sampai kat sana. Kadang-kadang kita menjadikan peraturan ni sebagai satu benda yang untuk dilanggar, terutamanya selepas daripada musim Covid lah, apabila dibuka semula pada tahun 2000 penghujung 2021 apabila umrah dibuka semula, peraturan yang kekal sampai hari inilah daripada berdasarkan pengalaman kita lah adalah yang pertamanya adalah peraturan untuk turun ke mataf di Masjidil Haram dan untuk bertawaf di kawasan dataran terhad kepada mereka yang memakai ihram sahaja. Ihram sahaja. Lelaki ataupun wanita. Cara berpakaian ihram lelaki lah, wanita lah. Dan kerajaan Saudi tetapkan ni ada sebab-sebab tertentu. Tetapi cerdiknya orang kita ni, pandainya orang kita ni mengolah supaya kalau kita nak bertawaf di mataf, kita panggil mataf tu dataran bawah tu. Pakailah ihram. Sedangkan pakaian ihram ni sebenarnya adalah pakaian eksklusif untuk kita mengerjakan umrah sahaja. Nabi mengajar kita begitu. Tapi oleh kerana kita kata kita ni datang daripada jauh lah, inilah masanya lah, kenapa Saudi buat macam ni lah, begitulah keadaannya, akhirnya kita melanggarnya. Dan kita langgar macam mana tu? Kita pakai ihram tapi kita bukan nipu lah kita. Bahasa mudahnya gitulah, tipu. Orang kata polis yang jaga tu, pegawai yang jaga tu kan, kita pakai ihram tu turun ke dataran untuk buat tawaf sunat. Sedangkan tawaf sunat ni kita boleh buat kalau di Masjidil Haram di tingkat 1 lah. Tingkat 1 ataupun kita menggunakan skuter tawaf di tingkat atas. Kita boleh memakai pakaian biasa lah. Tetapi peraturan pada hari ini ditetapkan turun ke bawah untuk jemaah yang berihram sajalah. Ini yang selalu yang kita langgar lah, yang kita tak nampak. Yang kita katakan alah tak apalah, tipu sunat. Ada ke tipu sunat Ustaz? Ini Piramli itu kita anggap begitu, kita anggap mudah begitu. Sedangkan apabila ditentukan oleh pemerintah, peraturan, satu-satu peraturan tu adalah satu benda yang sepatutnya kita ikuti demi kemaslahatan ramailah. Ada mungkin ada orang kata sesuatu benda yang perlu dilindungi oleh kerajaan yang kita tak nampak. Mungkin kita dari segi kita kata saja tak apalah begini-begini, tapi sebenarnya ada benda yang dijaga. Tak nampak masalah lagi, tak terjadi sesuatu lagi, kita tak nampak apa-apalah. Tapi apabila berlaku sesuatu mungkin yang memudaratkan, barulah pada masa itu kita rasakan pentingnya ada peraturan-peraturan begini. Itulah peraturan ditetapkan oleh kerajaan, peraturan ditetapkan oleh Allah SWT. Semua benda tu ada dia punya kebaikan dia lah. Dan inilah yang sepatutnya kita bawa balik. Kita nak ikut peraturan. Dan di Malaysia paling mudah peraturan jalan raya. Senang kita nak langgar. Kenapa traffic light ini begini, kenapa ada begini kan. Jadi kalau kita buat sesuka hati kita,
akibatnya begitulah. Dia akan menimbulkan orang kata masalah tertentu. Kita rasa itu kita boleh kita cuba simpulkan. Ini yang kata 4 poin yang kita bagi tadi lah. Antara yang pertama tadi? Yang pertama tadi yang kita katakan adalah kita melihat kekurangan jemaah lain sebagai satu bentuk kesyukuran kepada kita. Dan kita ambil itu sebagai iktibar, bukannya nak hujam lagi orang lain. Betul. Dan kita daripada situ kita menjiwai apa yang dikatakan sebagai ciptaan Tuhan berbagai itu dengan capaian hikmah yang kita nak sampai adalah saling kenal mengenal. Betul. Itu yang kedua? Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah kita belajar untuk mendisiplinkan diri. Umrah inilah satu bentuk orang kata disiplin yang ketat yang kita bawa balik ke Malaysia. Saya sukalah benda ni. Kalau Ibrah ni kita nak bawa balik pada Malaysia, kita bawa balik ke Malaysia, kita nak jadikan apa yang kita buat kat sana selari atau berterusan sampai ke sini. Kita disiplin bangun awal, disiplin solat kan, disiplin ibadah kita. Kalau turun bah, kumpul semula selepas melontar. Dia selepas melontar, saya panggil melontar lepas membeli belah kat mana-mana dia lupa sikit kadang-kadang. Okey, ini yang kita nak belajar daripada perjalanan umrah. Ya, ada yang keempat. Yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah kita nak belajar bagaimana ibadah yang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bagi saya bukan termaktub kita belajar semasa sebelum nak pergi, semasa ataupun semasa kat sana. Balik Malaysia kita gali lagi. Cubalah hadiri kuliah-kuliah ataupun bertanya kepada mereka yang lebih arif tentang bacaan. Banyak sangat. Ilmu ni nak capai tu terlalu besar lah. Terlalu banyak cara. Dan hari ni mudah sangat. Dengan orang kata semudah klik di hujung jari. Tak nak je. Cuma kita kena pilih betul-betul lah. Jangan yang bukan-bukan. Okey, dan yang keempatnya tadi yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana kita nak menghormati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh manusia oleh Allah Subhanahu taala saja. Begitu peraturan inilah yang orang kata yang mendisiplinkan kita, yang reflect balik pada perjalanan hidup kita, cara kerja kita, seharian kita. Dan tanpa disiplin, tanpa peraturan ni mungkin kita menjadi seorang yang orang kata ikut kepala sendiri saja. Jadi 4 perkara ni lah yang kita tekankan tadi, yang kami bincang tadi, yang dalam sesi kali ini, ibrah yang kita boleh ambil untuk perjalanan umrah ni. Okey. Jadi kita nak simpulkan secara ringkas ni Ustaz. Kita simpulkan balik sekali lagi. Tadi kita cerita poin ni, kita simpulkan apa sebenarnya yang kita boleh pelajar. Yang daripada part tadi ada beberapa poin yang kita mesti tekankan betul-betul. Pertamanya, kita perlu jadi satu orang yang bersangka baik kepada manusia. Betul. Macam poin pertama tadi, dia kata kelemahan manusia kan. Kita dapat lihat kelemahan manusia. Contoh kalau orang langgak kita kan, kita kena sangka baik jangan tu sesak. Biasalah tu terlanggar orang nak cepat kan. Kita kecil. Tapi sangka baik. Yalah, kita jangan kata dia ni memang tak beradab. Sangka baik, mungkin dia perlu cepat, ada masalah urusan nak terkucil ke, betul, ataupun kaki berdarah ke, mana kita tahu. So sangka baik je lah sebab kita tak mau balik daripada umrah ni kita ni jadi orang yang lebih teruk daripada yang sepatutnya. Dan kita kena kawal marah, terutama bila berada di sana sesak-sesak tu, kawal marah. Dah sangka baik tadi, ni orang ni kawal lah marah kita balik. Jangan marah kita. Dia mentang-mentang kat Malaysia untuk guru silat, contoh kan, ataupun black dah berapa dan sebagainya. Tengok orang tu berbuk tiba-tiba dia nak tengking sana sini kan. Saya pun tak ada lah lagu tu kan. Paling tidak kalau dia sekat kita nak nak naik eskalator tu kan, bayangkan saya nak turun eskalator bergerak, dia pergi tunggu kat bawah tu. Kalau saya tembung, habislah kan. Kita dah turun, kaki kita masuk kena ni, orang belakang balun kita mudarat. Lalu
saya tak marah lah. Saya akan jerit roh. Itu je. Paling tidak pun ya haji kan. So itu je lah. So kena kawal marah. Nabi SAW sebut bila satu orang sahabat dia minta wasiat daripada Nabi, dan benda ni berlaku berulang, maksudnya dialog ini berlaku 3 kali berturut-turut. Bila ditanya, wahai Nabi, wasiatkan kepada aku sesuatu, Nabi kata la taghdab, jangan marah. Betul. Dan benda ini 3 kali Nabi tekankan, maksudnya penting. So kita kawal marah. Yang kedua adalah berkaitan dengan sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Yang ketiga tadi itu sebenarnya saya dah masuk berapa 2 kot kan. Okey. Kita adalah mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat kita buat amal di sana. Amal marah kita mengharapkan apa perbuatan kita semua ni mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala lah. Paling jelas adalah bila hari ni depa tengok orang nak buat sabilan. Syoknya buat amal macam ni bagi orang makan, bagi orang makan kan. Jadi apa benda yang kita buat dekat sana pun kita nak Allah sentiasa reda dengan perbuatan kita. Dan balik pada Malaysia begitu jugalah. Reda ni dia berkait rapat dengan ikhlas kan. Ya betul. Jadi kita buat satu kerja di office, di pejabat kita begitu. Kita tidak mengharapkan sesuatu, tapi mengharapkan pekerjaan yang kita buat ni Allah reda dan menjadi sumber rezeki yang baik untuk kita. Ikhlas ikhlas buat kerja ke office ikhlas. Okey, selepas ni saya bagi tahu bos Abawan ikhlas. So salary bulan ni bagi kat saya. Okey, dan selanjutnya orang kata kita umrah, kita balik, kita perbanyakkan amal kita. Ya betul. Dekat sana 100% kita tumpukan kepada ibadah. Dan kita jadikan itu, kita banyakkan ni adalah titik permulaan supaya kita dapat balik orang yang buat amal banyak, dan juga kita ubah diri kita daripada yang tidak baik pada baik. Dan apa yang baik itu kita kekalkan dan tambah lagi. Betul. Yang paling dekat, paling senang kita nampak adalah solat lah kita kan. Ya, betul. Sentiasa solat sebaik mungkin, solat di awal waktu, dan yang lelaki orang kata banyakkanlah solat di masjid secara berjamaah. Ya betul. InsyaAllah. Okey, insyaAllah sekadar itu saja perkongsian kita. Ada lagi yang kita nak tekankan? Cukup setakat ni. Nanti habis InsyaAllah nanti dalam siri podcast yang lain kita akan bincangkan topik yang lain. InsyaAllah dalam topik yang kita ceritakan tadi sebenarnya banyak lagi yang boleh kita huraikan, tapi kita ambil beberapa poin sahaja. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك